Seterusnya adalah yang F, ejaan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris atau bahasa Eropah. Okey, yang pertama, pengguguran satu daripada gabungan huruf konsonan yang sama. Contohnya bahasa Inggeris adalah agresif. Tapi kalau kita melayukan ejaan agresif ni, G dia satu dah hilang lah. Dia jadi satu je huruf G dia. Tadi kat sini ada double G, ada dua G. So dia gugurkan satu huruf G, so tinggal satu je agresif. Ataupun contoh lain adalah profesor. Ejaan profesor dalam bahasa Inggeris ada double S. Tapi bila dia melayukan, S tu dah tinggal satu je. Digugurkan lagi satu S tu. Ataupun pasport. Sama juga, double S jadi satu S. Seterusnya tenis. Dari double N. Tapi jadi satu N je. Seterusnya express. Ada double S kat ujung ni jadi satu je S. Ataupun lobby. Ada double B kat sini. Tapi jadi satu je bila kita melayukan. Maknanya ni adalah bahasa pinjaman lah. Bahasa Inggeris yang kita pinjam, yang kita gunakan dalam bahasa Melayu. So, salah satu dia kita akan gugurkan huruf yang double. Macam contoh tadi lah, agresif, G digugurkan jadi satu je. Okey, nombor 2 adalah pengekalan gugusan konsonan dengan beberapa penyesuaian. Contohnya eja block. Block. So, bila dia melayukan, dikekalkan, cuma huruf C tu dibuang. Kalau kita perasan, ejaan yang lain dikekalkan, cuma huruf C tu dibuang. Seterusnya eja klinik. Eja klinik. Okey. Kalau kita tahu, kalau kita eja Melayu, dia jadi klinik. Klinik. So, nak jadi melayukan, C tu kita gantikan dengan K. Tapi yang lain kita kekalkan. Cuma kita nak sesuaikan dia jadi macam sebutan Melayu. Sebutan Melayu kalau kita eja CLI jadi cli. So, kita nak jadikan dia sebutan dia kli, kita kena gantikan dengan huruf K. Sama juga macam draft. T ni digugurkan tapi yang lain dikekalkan. Tak ada perubahan. Cuma T je digugurkan. Ataupun graph. Yang lain dikekalkan, cuma P dengan H ni kita gantikan dengan huruf F. Sesuai dengan sebutan Melayu lah, graph, huruf F. Seterusnya drama. Drama tak ada perubahan, sama je. Inggeris ejaan drama, Melayu pun ejaan dia drama. Ataupun script. Ni sama macam saya kata tadi lah. Kalau Inggeris dia memang guna huruf C. Tapi dalam bahasa Melayu kita guna huruf K. Sebab tu huruf C tu digantikan dengan huruf K. Yang lain dikekalkan. Seterusnya huruf yang ketiga, huruf dah terlebih. Huruf E pipit akan disisipkan antara dua gugusan konsonan. Huruf E pipit akan disisipkan antara dua gugusan konsonan. Contoh dia, dalam bahasa Inggeris, club. Tapi nak jadikan Melayu, kita akan sisipkan dua huruf vokal lah. Jadi kelab. Ataupun kelas. Dia jadi kelas. Ada huruf vokal E dengan A. Seterusnya adalah glass. Kita letak E dengan A di antara huruf konsonan tu. Ataupun geran. Geran ni adalah ejaan English. So bila Melayu dia jadi geran. Ataupun plant. So bila Melayu kan dia jadi pelan. Ataupun stem. Bila kita melayukan dia jadi stem. Maknanya di antara huruf vokal tu kita di antara huruf konsonan tu kita letakkan huruf vokal. Ataupun yang keempat, huruf G yang diucapkan J dalam kata istilah bahasa Inggeris tetap dikekalkan dengan huruf G dalam ejaan bahasa Melayu. Ada tak semuanya kita sebut ikut lidah Melayu. Contohnya macam agenda. Walaupun ejaan kita sebut agenda, kalau Melayu sebut agenda, tapi kita tak tukar huruf G tu dengan huruf J. Kita kekalkan huruf G. Kita ejaan dia agenda, tapi selalunya kita sebut agenda. Ataupun gymnasium. Kita tak ganti ejaan gymnasium ni dengan huruf J. Tak pernah kita tengok orang eja gymnasium dengan huruf J walaupun kita sebut gymnasium. Kita akan kekal dengan huruf G. Ataupun tragedi. Selalu kita sebut tragedi, tapi kita kekalkan ejaan dia tragedi. Tak berubah. Huruf G tu kita kekalkan. Ataupun teknologi. Kita sebut teknologi kalau Melayu. Tapi kalau Inggeris teknologi, ejaan ni huruf G tu kita kekalkan. Kita tak ubah. Sebab tu kalau kita tengok dekat nama college, ejaan teknologi tu, walaupun dia Melayu kan tak jadilah huruf J. Dia kekal dengan huruf G kat situ. Ataupun psikologi. 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 Walaupun kita sebut psikologi,
Huruf J lah kalau Melayu kan. Tapi kita kekalkan dia huruf G. Kita tak tukar dengan huruf J. Ataupun antropologi. Kita sebut antropologi. Kalau dengar macam huruf J, kalau kata J-I-G. Tapi kita tak tukar dengan huruf J. Kita kekalkan dengan huruf G. Okey, yang kelima, kata pinjaman bahasa Inggeris tidak dieja mengikut peraturan penyesuaian bentuk visual bunyi. Contohnya audit. Audit, kekal dengan audit lah. Contohnya telefon. Telefon, kita gantikan dengan huruf F. Dialog. Dialog. Kita gantikan dengan LOG je lah. Station. Kalau automatic, television, insurance, agent. So kalau kita tengok tengok bawah ni ada ni. Agency. Kita gantikan bila Melayu jadi ejaan ni jadi AGENSI, agency. Okey, ataupun automobil. Automobil kita tak akan jadi, dia tak akan jadi automobil. Dia kekal dengan automobil juga Okey, Zufian boleh follow tak? Boleh. Boleh Okey, seterusnya adalah ejaan kata majmuk. Kata majmuk ni adalah kata dasar yang ada dua atau lebih kata dasar yang kita gabungkan. Contohnya, meja, makan. Dekat situ ada dua kata dasar. Meja satu, makan satu. Tapi sebenarnya meja makan tu satu benda ke atau dua benda yang berbeza? Satu benda. Meja makan tu satu benda lah kan? Tapi dia gabungkan dua perkataan. Meja dengan makan. Itu contoh kata majmuk. Contoh lain adalah jam tangan. Kalau ikutkan asal, jam tu jam lah. Tangan tu tangan lah. Tapi bila digabungkan, dia jadi satu perkataan baru. Jam tangan. Merujuk kepada jam dekat tangan. Contoh lain antara bangsa. Kalau ikan perkataan dia ada dua, antara dengan bangsa. Antara tu kita tahu lah, antara tu adalah di antara dua benda. Bangsa tu adalah kaum. Tapi bila digabungkan antara bangsa, dia jadi perkataan lain. Antara bangsa tu adalah international. Ataupun kaki tangan. Kaki lah, tangan-tangan lah. Kalau ikutkan, kaki dengan tangan tu dua benda. Tapi bila kaki tu kita tahulah kaki tu dekat bawah, tangan tu dekat tepi badan kita ni. Tapi bila digabungkan kaki tangan, dia jadi dua benda yang lain. Dia jadi satu benda yang lain. Kaki tangan tu kita panggil sebagai staff. Itulah. Ataupun tanda tangan. Tanda dengan tangan tu dua perkataan. Tapi bila digabungkan dia jadi satu perkataan yang baru, tanda tangan. Ataupun tanggung dengan jawab jadi tanggung jawab. Okey. So awak kena tengok sini ada perkataan yang bila kita gabungkan, perkataan tu jadi rapat. Contohnya antara bangsa. Antara dengan bangsa, bila kita gabungkan, ejaan dia jadi rapat. Antara, awak tengok warna biru ni, jadi antara bangsa. Antara dengan bangsa tu dia jadi rapat. Ataupun kaki tangan, dia jadi rapat. Ataupun tanda tangan. Kalau awak tengok, kalau kita jarakkan, dia jadi salah. Tapi ejaan yang betul adalah dia rapat, tanda tangan. Ataupun tanggungjawab ni, ejaan dia mesti rapat. Kita tak boleh tulis eja tanggungjawab tu dia jarak. Okey. Warga negara, contoh lain. Warga negara. So, cara kita tulis dia mesti rapat. Warga negara. Tak boleh jarakkan ejaan warga dengan negara tu. Penguat kuasaan. Penguat kuasaan. Dua perkataan. So, bila kita di perkataan majmuk, kita taklah tulis dia dengan rapat. Penguat kuasaan. Tak ada rapat ejaan dia. Ataupun setia usaha. Cara tulis dia mestilah rapat. Tak boleh jarak. Setia dengan usaha tu mesti dirapatkan. Ataupun penambah baikkan. Ini ada dua perkataan. Yang pertama penambah. Yang kedua baikkan. So cara tulis dia kita kena tulis rapat. Penambah baikkan. Okey, tapi tak semua perkataan kena rapat. Ada perkataan yang kita tulis jarak. Contoh dia, kereta api. Ejaan yang sebetulnya mesti jarak. Kereta dengan api tu mesti jarak. Kereta api. Kalau eja dia awak tulis rapat jadi kereta pi, mana dia akan jadi salah. Ataupun tengah hari. Tengah hari mesti jarak. Tak boleh rapat. Kalau awak tulis ejaan tengah hari tu rapat, dia salah. Ataupun kapal terbang.
Ya, kapal terbang, kalau eja rapat salah, dia kena eja jarak. Kapal, lepas tu jarak terbang. Ataupun urus niaga. Ya, urus niaga kena jarak. Tak boleh rapat. Ya, contoh lain, pasar raya. Kena jarak. Pasar raya kena jarak. Pasar dengan raya tu. Tak boleh rapat. Kalau rapat, dia jadi salah. Ataupun atur cara. Atur cara pun kena jarak. Tak boleh rapat. Sama ada. Ada orang pernah eja sama ada. Dia digabungkan. Sama dengan ada tu digabungkan. Jadi sama ada. Tak boleh. Kita kena tulis jarak. Sama ada. Ataupun pilihan raya. Ni lagilah selalu ramai orang buat silap. Pilihan raya ni ejaan dia kena jarak. Tak boleh rapat. Yang sebenarnya ejaan dia kena jarak. Pilihan raya. Memang ramai yang buat silap. Macam saya terangkan minggu lepas, bahasa Melayu kita ni dah banyak kelemahan ni sebab ramai yang dah salah cara penggunaan dia. Yang mana dia kurang faham dengan bahasa dia sendirilah. Okey, seterusnya kata sendi nama di eja terpisah. Kata sendi ni apa? Zulfian? Macam suatu tempat je. Okey, kata sendi ni kita nak letak macam mana nak kata kalau ikut definisi lah, kata sendi ni maksud dia apa? Sekejap saya google. Macam kawasan berada. Kawasan berada. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa nama dengan kata atau frasa-frasa ayat. Maknanya kita nak gabungkan kataan lah. Contohnya kita di sana ni, ni adalah di ni adalah kata sendi nama. Ataupun ke, ataupun dari, daripada, kepada, semua tu adalah kata sendi. Boleh faham Zulfian apa tu kata sendi? Boleh. Yang contohnya tadi saya sebut di, daripada, dari, kepada, ke, semua tu adalah contoh kata sendi. Okey, kata sendi dia kena jarak dengan kata nama tu. Contohnya di sana. Di sana, selalunya kalau merujuk kepada tempat, ingat kalau merujuk kepada tempat, dia kena jarak. Contohnya di sana. Sana tu tempat lah, kena jarak. Ataupun ke rumah, kena jarak ke dengan rumah tu. Ke Kuala Lumpur, kena jarak. Di universiti, kena jarak. Tapi dalam contoh lain, dimakan. Dimakan ni, makan ni tak merujuk kepada tempat. So, bila tak merujuk kepada tempat, kita kena tulis rapat. Dimakan. Sebab bila kita jarak, sebenarnya fungsi D dekat sini, fungsi D dekat depan ni adalah sebagai kata sendi. Tapi bila dimakan adalah sebagai imbuhan. Beza. Tak boleh jarakkan D dengan makan tu. Kalau sebab kata sendi ni tak boleh digunakan kepada bukan tempat. Sebab tu kita tak boleh tulis dimakan jarak. Bila kita tulis dimakan jarak, dia jadi salah. Kita rapatkan. Kalau dia merujuk kepada tempat, baru kita jarakkan. Contohnya di sana. Macam dilarang. Dilarang kena rapat. Sebab dia bukan merujuk kepada tempat kan. Dia kena rapat. Di dalam. Di dalam kena jarak lah sebab dalam ni tempat. Di dalam kena jarakkan. Boleh faham ni Zulfian? Boleh. Seterusnya adalah pengimbuhan. Pengimbuhan bermaksud proses membandingkan imbuhan pada kata dasar. Maknanya ada kata dasar, kita tambah imbuhan kepada kata dasar tersebut. Ini akan melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. Kalau perkataan yang ada imbuhan ni, kita panggil dia kata terbitan. Kata terbitan tu apa? Bila orang tanya apakah kata terbitan? Kata terbitan adalah kata dasar yang ditambahkan imbuhan. Itu adalah kata terbitan. Kita dapat 4 jenis imbuhan. Kat sini ada 4 jenis. Yang pertama kita tengok dulu. Imbuhan tu dia datang di depan kata. Contohnya, kita ada banyak lah. Kalau per ni kita ada banyak. Kita ada per, pem,
penge, sebagai contoh pemain, ataupun pemukul, ataupun kalau contoh dia pencuri, kalau contoh dia pengkaji, atau kalau contohnya pengebom. Ini adalah contoh imbuhan yang ditambahkan. Ataupun kita ada contoh dia pertapa, atau kita ada berjalan, berlari, ataupun kita ada dia ada banyak lah, kita boleh letak kalau contoh dia melawan, kalau contohnya membawa, kalau contohnya mendaki, kalau menggali, kalau jadi mengecat. Seterusnya kita ada imbuhan ter ni contoh dia terbentuk, terbesar. Kita ada imbuhan di. Tengok ini imbuhan dimakan, dibaca. Kalau imbuhan dia kena rapat, tak boleh jarak. Kalau tempat dia bukan imbuhan, dia kata sendi. Seterusnya contoh ayat dia secantik, setebal, ataupun juru rawat, jurutera. Juru ni pun adalah imbuhan, kita tambah kat depan dia. Maha. Maha ni pun adalah imbuhan. Contohnya mahasiswa ataupun maha guru. Seterusnya tata. Tata ni pun adalah imbuhan. Contohnya tata bahasa, tata cara, ataupun pra. Pra contoh dia prakata, prasejarah, ataupun ika. Ika bahasa, ika warna. Ini adalah contoh-contoh. Ini adalah imbuhan lah. Imbuhan yang kita gunakan pada awal perkataan. Tapi yang ika, pra ni kita jarang gunalah. Tapi dia adalah imbuhan. Itu dekat awal. Ada contoh lain. Dui. Dui pun dekat awal perkataan juga. Dui fungsi, dui lambang, ataupun awalan lengkap gabungan dua awalan. Contohnya memper. Dia ada imbuhan lepas tu ada imbuhan per. Dia ada dua. Memper. Jadi contohnya memperlebar. Dia ada dua imbuhan kat situ. Mem dengan per. Ataupun di dengan per. Jadi dipercantik. Maknanya ada dua imbuhan. Itu kalau imbuhan dekat awal perkataan. Macam mana pula kalau imbuhan tu datang dekat belakang perkataan pula? Contoh dia an. An ni banyak digunakan lah. Contohnya pakaian. Kata dasar dia pakai. Dia jadi pakaian. Ataupun manisan, makanan. Ataupun kita gunakan wan kat belakang dia. Contohnya usahawan ataupun angkasawan. Kadang-kadang imbuhan lain adalah man. Contohnya seniman, budiman. Ataupun wati, seniwati, olahragawati. Ataupun ism. Selalu kita guna ism ni contohnya nasionalism, sosialism. Ataupun kita gunakan naikkan, buatkan, masakan. Ataupun kita guna I. Contohnya diduduki, turuti. Itu adalah imbuhan-imbuhan yang kita gunakan dekat belakang kata dasar. Ada pula imbuhan yang dia datang serentak dekat awal dengan dekat akhir. Contohnya pen dengan an. Pen dengan an ni dia boleh datang sekali. Pen ni ada banyak tadi lah. Pen ni tadi dia ada apa? Dia ada pem, peng dengan penge. Bila kita tulis pen, maknanya dia mewakili semua ni. Pem, pen, peng, penge. Ni adalah mewakili pen. So dia boleh jadi datang serentak depan dengan belakang. Contohnya pen dengan an. Contohnya perasaan. Dia gabungkan pe dengan an. Asal kata dasar dia rasa. Kata dasar dia adalah perkataan rasa. So dia tambah pe dengan an. Jadi perasaan. Ataupun kata dasar dia buat. Dia tambah imbuhan. Dia jadi buat. Dia tambah pem dengan an. Dia jadi pembuatan. Ataupun dia tambah pen dengan an. Ni contoh dia kata dasar dia dapat. Dia jadi pendapatan. Dia tambah pen dengan an. Ataupun dia tambah peng. Kata dasar dia guna. Dia tambah peng dengan an. Jadi penggunaan. Atau lain, dia tambah penge. Kata asal dia adalah sah. So dia tambah penge dengan an kat belakang. Jadi pengesahan.
Ataupun dia boleh tambah men ataupun men dengan kan. Boleh juga ditambah men dengan ai kat belakang. Contoh dia, perkataan asal dia adalah masak. So ditambah me dengan kan. Me dekat depan, kan dekat belakang. Ataupun perkataan asal dia derma. Derma ditambah men dekat depan, kan dekat belakang. Dia jadi mendermakan. Ataupun dia guna ai kat belakang ya. Ambil contoh yang sama, perkataan masuk, ditambah me kat depan, tambah ai kat belakang. Memasuki. Okay, yang ini pun selalu ramai yang salah guna. Apa beza kan dengan ki? Contohnya, memasakkan. Contohnya, kataan solatlah anda, sembahyanglah anda sebelum anda disembahyangkan. Sembahyangkan ke sembahyangi? Dia ada beza lah kat situ. Ya. Ataupun mempercayai. Ya, ditambah dia perkataan asal dia percaya. Ya, perkataan asal dia percaya. So ditambah dengan ai kat belakang, mempercayai. Okey, boleh juga jadi gandingannya di dengan kan ataupun di dengan ai. Digunakan, dimulai, ya, ataupun memper. Memper dia gabung dua, ada ada per. Lepas tu tambah kan kat belakang. Dia jadi memperdengarkan. Ataupun tambah ai kat belakang, memperolehi. Ya, ataupun diper. Kat sini ada dua imbuhan ni, di dengan per. Jadi diper. Lepas tu tambahkan ataupun tambah ai kat belakang. Diperbahaskan, diperbaharui. Okay, ataupun imbuhan tu boleh datang dekat tengah-tengah kata dasar. Contoh dia, ni kata dasar terunjuk ni, kata dasar dia apa? Kata dasar terunjuk. Tunjuk. Kata asal dia adalah tunjuk, tapi ditambah i dengan l kat tengah-tengah. So, jadi terunjuk. Ataupun jelajah. Kata asal dia jelajah, jadi jelajah. Boleh juga tambah em kat tengah. Contohnya, kata asal dia adalah serbak. Dia jadi semerbak. Ya, awak boleh tengok, boleh google apa tu serbak. Serbak tu adalah perkataan asal dia lah. Sama juga, suling ni adalah kata asal untuk seruling. So ditambah dekat sini i dengan r ni, dia jadilah alat mainan alat muzik seruling tu. Perkataan asal dia adalah suling. Apa-apa yang ditiup yang mengeluarkan bunyi, kita panggil dia sebagai suling. Tapi bila seruling, dia jadilah alat muzik yang khusus kepada seruling lah. Awak tahu seruling tu apa kan? Tahu. Okay, seterusnya in. Boleh tambah in. Contohnya, perkataan asal dia sambung. Tapi dia jadi sinambung. Sinambung dengan sambung kan lebih kurang sama. Kesinambungan. Yang maknanya apa penyambung dia. Sambung dengan sinambung tu lebih kurang lah. Okay, cuma tambah imbuhan je in tu. Okay, kita tengok pula apa kesilapan orang gunakan imbuhan ni. Okay, yang pertama, dia tak guna imbuhan. Contohnya, dia jalan ke kafeteria. Sepatutnya yang betul dia berjalan. Tak boleh dia jalan je lah. Sebab jalan ni apa? Jalan tu jalan lah. Jalan raya kan. Jalan tu bukan jalan lah. So kalau kita nak jadikan dia perbuatan, kita tulis dia berjalan. Okay, contoh yang lain yang salah. Kakak hendak beli. Dia tak boleh tulis beli je. Kena tulis kakak hendak membeli. Kita kena tambah imbuhan. Kita tak boleh letak kata dasar je. Okay, contoh lain. Kanak-kanak itu senyum kepada saya. So senyum tu kita kena letak imbuhan. Kanak-kanak itu tersenyum kepada saya. Barulah jadi betul. Okay, contoh lain yang salah sana. Doktor sedang menjalani pembedahan ke atas ayah saya. Yang betul ni sepatutnya doktor sedang menjalankan pembedahan ke atas ayah saya. Kalau kita nak guna menjalani boleh. Tapi kita kena letak objek dekat depan. Ayah saya sedang menjalani. Objek dia ayah saya. Sedang menjalani pembedahan. Kita tak boleh letak doktor sedang menjalani. Lepas menjalani ni, dia sepatutnya lepas menjalankan, mesti ada objek. Contohnya sini menjalankan. Siapa yang sedang bedah? Siapa yang kena bedah? Ayah saya. So, kalau lepaskan mesti ada benda yang kena kat dia.
Tak boleh kita kata doktor sedang menjalankan pembedahan. Tak boleh tamat kat situ je. Pembedahan dekat siapa yang kena dekat ayah saya. Contoh dia contoh lain dia, kami akan menumpu perhatian kepada pengajaran guru. Yang ini salah lah, kita kena tambah menumpukan, kena tambahkan kat belakang. Okey, seterusnya mereka berbincang perkara itu. Ayat yang betul dia adalah mereka membincangkan perkara itu. Kalau nak guna perkataan berbincang boleh, tapi kena tambah perkataan tentang. Mereka berbincang tentang perkara itu. Tak boleh mereka berbincang perkara itu je, tak boleh. Kalau perkara itu saja kena letak membincangkan. Kalau nak kena berbincang, kena letak perkataan tentang kat sini. Okey, seterusnya peperiksaan sedang dilangsung. Macam tergantung lah itu. Peperiksaan sedang dilangsung di Dewan Utama. Sepatutnya peperiksaan sedang dilangsungkan atau berlangsung di Dewan Utama. Tengok lagi apa kesalahan yang selalu kita gunakan. Menglap. Selalunya perkataan yang ada satu suku kata, kita kena guna perkataan menge. Kita tak boleh guna perkataan meng. Contohnya lap, perkataan dasar dia lap. Lap ni satu suku kata je. So kita tak boleh tambah meng kat depan dia. Kita kena tambah menge. Mengelap. Kalau contohnya perkataan dasar dia adalah had. Had So kita tak boleh letak menghad. Kita kena letak mengehad. Mengehadkan. Sebab kata dasar dia ada satu suku kata je, had. Ataupun post. Post ni satu suku kata je. So kita tak boleh tulis mengpost. Kita kena tulis mengepost. Contoh lain, cas. Cas ada satu suku kata je. So kalau kita tulis mengcas, salah. Kita kena tulis mengecas. Boleh faham Zulfian? Boleh dapat? Boleh. Boleh seterusnya penggunaan men dengan I dengan atau kan. Apa beza dia? Ibu menghadiahkan ayah seutas jam tangan. Nampak macam betul ayat itu tapi salah. Yang betul ibu menghadiahi ayah seutas jam tangan. Okey, macam mana kalau saya nak gunakan, macam mana saya nak betulkan ayat ni? Ibu menghadiahkan, macam mana Zulfian? Macam mana nak betulkan ayat tu? Ibu menghadiahkan Macam mana nak betulkan ayat tu supaya jadi betul? Ibu menghadiahkan apa dia? Ayah seutas jam tangan yang dibeli. Yang dibeli? Bukan. Sebenarnya kalau nak tambah, nak gunakan macam saya kata tadi. Kalau nak gunakan, dia mesti ada objek yang kena. Contohnya, ibu menghadiahkan. Apa yang ibu hadiahkan tu? Jam tangan. So kalau nak betulkan, kena tulis ibu menghadiahkan seutas jam tangan kepada ayah. Nampak? Dia tukar sikit je. Yang atas tadi apa? Atas tadi ibu menghadiahkan ayah. Menghadiahkan ayah. Sekarang ni untuk jadikan ayat ni betul, ayah ni dia letak kat belakang, dia letak jam tangan tu kat depan. Dia jadi ibu menghadiahkan seutas jam tangan kepada ayah. Baru ayat tu jadi betul. Sebab kalau kita nak, kalau ada perkataan kan ni, apa benda yang kita bagi, apa benda yang kena kat dia? Kalau menghadiahi ni siapa yang kena? Selalunya kalau kan ni mesti ada objek yang kena. Kalau he ni siapa? Contohnya menghadiahi ayah. Baru betul. Menghadiahi ayah. Maknanya siapa yang dapat hadiah tu? Ayah. Baru betul. Kalau kita nak gunakan, mesti apa hadiah yang kita bagi tu. Kalau nak betul, kena guna ibu menghadiahkan seutas jam tangan kepada ayah. Seterusnya contoh lain. Ayah membeli dengan membelikan. Yang kalau ayah membeli sebentuk cincin permata. Salah lah. Kenapa salah? Sebab sepatutnya ayah membelikan ibu. Kalau kita nak guna membeli boleh. Kita kena tukar ayat ni sikit. Ayah membeli sebentuk cincin untuk ibu. Baru betul. Sebab dia kalau membeli je, beli apa?
Maknanya mestilah beli cincin. Baru betul ayat tu, ayah membeli sebentuk cincin untuk ibu. Kalau tak nak tukar ayat, kita kena gantikan, kena tambahkan. Ayah membelikan ibu. Ya, membelikan ibu sebentuk cincin permata. Seterusnya hakim menjatuhi dengan menjatuhkan. Ya, macam saya terangkan tadi, kalau kan mesti ada benda yang kena. Ya, kalau he ni siapa yang kena? Hakim menjatuhi. Salah lah, hakim menjatuhi hukuman penjara kepada pesalah. Siapa yang kena hukuman tu? Zulfian. Ah, Pesalah kan? orang tu lah. Pesalah. Pesalah. Sepatutnya kena buat ayat dia, hakim menjatuhi Pesalah. pesalah itu hukuman penjara. Baru betul. Ataupun kalau nak gunakan, hakim menjatuhkan hukuman penjara. Yang ini betul. Ya, sebab menjatuhkan apa? Hukuman penjara lah. Kalau menjatuhi, mesti siapa yang kena? Menjatuhi pesalah itu. Baru betul ayat tu. Hakim menjatuhi pesalah itu hukuman penjara. So, Zufian boleh faham tak? Macam mana nak guna he dengan kan belakang? I dengan kan tu. Faham, Ya. faham. Kalau I tu selalunya kita gunakan untuk siapa. Kalau kan ni, Untuk benda. apa dia? Ya, kata majmuk yang betul. Setiausaha. Okey, betul ya, setiausaha kena rapat. Antarabangsa betul, kena rapat. Jalan raya betul, kena jarak ya. Jalan dengan raya kena jarak. Okey, yang ni salah. Ya, jawapan yang betul adalah rapat, tunjuk ajar. Ya, tunjuk ajar kena rapat. Okey, seterusnya ni pun cerita rasa kena jarak. Ya, cerita dengan rasa. Maknanya awak salah dua ni lah. Ya, Zulfian, so kena ingat lah. Kalau tunjuk ajar kena rapat, cerita rasa kena jarak. Okey, beg tangan betul kena jarak. Tanda tangan kena rapat. Meja makan kena jarak. Sukarela kena rapat. Okey, ini kena isi tempat kosong. Yang berkaitan dengan program tahun 6 telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. Kertas kerja lah. Ya. Kalau kertas nama ni, apa dia kertas nama. Kertas siasatan ni untuk polis. Kertas majung. Bukanlah. So yang betul adalah kertas kerja. Okay. So tu saja untuk kata majmuk. Kita tengok pula untuk kata sendi nama pula. Dekat mana silapnya. Okay, kerana sendi nama awak dapat 7/9. Okay, yang pertama, mereka menunggu bas di sebuah perhentian bas. Okay, betul, di. Okay, yang kedua, Cikgu Zakiah datang dengan memakai sepasang baju kebaya yang cantik. Okay, betul. Badan Farid lebih gempal daripada, ya, kena daripada. Sebab dari ni selalu kita gunakan untuk tempat. Ya, kalau daripada ni untuk kita bandingkan dua benda. Ya, kalau dari ni, contohnya saya datang dari Kelantan. Baru kita guna dari. Ataupun saya berjalan dari belakang ke depan. Maknanya baru kita guna dari. Tapi kalau badan Farid, dia nak compare badan Farid ni dengan kawan dia, kita guna dari pada. Okey, seterusnya, ibu telah membeli sebiji kek untuk menyambut hari jadi adik. Okey, betul, untuk. Keadaan kampung itu telah berubah jika dibandingkan dengan dahulu. Okey, betul. Setiap tahun kakak membantu ibu memasang langsir pada malam hari raya. Okey, betul. Ayah sedang menolak meja besar itu ke tepi dinding. Okey, betul. Perompak itu tercedera dari ni kena dari. Ya, dia tak boleh dari bukan dari untuk tempat. Kena oleh lah. Perompak itu tercedera oleh tembakan pihak polis. Daripada ni macam saya kata tadi lah, daripada ni kita gunakan untuk compare di antara dua benda ataupun apa ya. Contohnya barang itu diperbuat daripada apa. Dia daripada apa. Mesti ada apa kat belakang tu. Ya, bantat itu diperbuat daripada kapas. Boleh. Kalau dari ni tempat. Ya, saya berasal dari Kelantan. Ya, kalau untuk yang contoh ni, perompak itu tercedera oleh tembakan pihak polis.
Okey, soalan yang terakhir, rumah Fatuddin sama besar dengan rumah Firdaus. Okey, betul.